Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampak Channel. Berita yang menarik untuk saya kongsikan dengan anda semua ya, berkaitan dengan komen daripada penganalisis politik bahwa apa yang sedang berlaku hari ini di bawah kepimpinan pemimpin-pemimpin PAS, menteri-menteri besar PAS seperti di Kedah, di Terengganu, Kelantan, dan yang paling dahsyat sekarang ini adalah apa yang berlaku kepada menantu kepada Presiden PAS, anak kepada Menteri Besar Perlis, sehingga pendakwaan kerana didakwa melakukan tuntutan palsu, rasuah dan sebagainya. Penganalisis politik mengatakan ini adalah malapetaka besar buat PAS kerana skandal yang melibatkan anak menteri besar ini. Dan selain itu juga salah satu analisis juga menyatakan bahwa PAS akan ditolak di Borneo kerana politik ekstrim, politik agama bangsa yang mereka lakukan. Dan saya setuju dengan kenyataan daripada penganalisis politik ini, sahabat semua, bahawa rakyat Borneo, Sabah dan Sarawak tidak mahu untuk PAS ini. Kalau mereka bertanding sekalipun, rakyat pasti akan menolak secara besar-besaran kepada parti yang ekstrim yang kita lihat hari ini. Dakwaan daripada rakyat Malaysia dengan fatwa ataupun fahaman kawaris, mengkafirkan orang dan banyak lagi, sahabat-sahabat semua. Bukan itu saja, derhaka kepada yang di-Pertuan Agong Sultan, menteri besar mereka didakwa dan sebagainya. Jadi perkara seperti ini rakyat Borneo tidak mau menerima mereka sama sekali. Jadi untuk yang pertamanya, apakah malapetaka ataupun perkara yang boleh dianggap mencemarkan nama baik PAS. Jadi sahabat semua, ini yang antara kenyataan daripada seorang penganalisis mengatakan bahwa tuduhan terhadap anak Menteri Besar Perlis cemar imej bersih PAS. Kalau mereka sebelum ini mereka laungkan, kami bersih, kami benci rasuah, kami tidak seleweng, kami tidak sakau, kami hanya sedekah. Hari ini sahabat-sahabat semua, satu demi satu penyelewengan, rasuah, penyakawan berlaku di negeri-negeri yang dipimpin oleh parti PAS ini, iaitu Parti Islam Se-Malaysia. Amat-amat mengejutkan kita. Jadi kalau kita lihat kenyataan daripada penganalisis politik ini, yaitu Azmi Hassan dan juga Mazlan Ali berkata, sehingga kini PAS tidak pernah dikaitkan dengan rasuah. Jadi penganalisis berkata pendakwaan terhadap anak Menteri Besar Perlis, Sukri Ramli, atas pertuduhan memalsukan tuntutan boleh menjejaskan reputasi PAS sebagai parti bersih. Ahmad Hassan dari Akademi Nusantara berkata, PAS sebelum ini dilihat tidak tercemar dengan rasuah ketika berada dalam kerajaan. Tidak parti lain yang pemimpin yang dihadapkan, pemimpin mereka yang dihadapkan ke mahkamah. Berdasarkan senario itu, katanya bukan saja Perikatan Nasional PN akan terkesan, PAS yang dikenali parti bersih juga akan terjejas. PAS akan merasa sukar untuk bercakap mengenai rasuah selepas ini, katanya kepada FMT. Semalam, Safiq Sukri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu lebih daripada RM19,000 untuk menyediakan minuman bagi kegunaan Raja Perlis, Tuanku Syed Sarajuddin, putra Jamalul Lail, pada Februari yang lalu. Azmi yang juga fellow Majlis Profesor Negara mencadangkan PAS patut mendesak Sukri berundur bagi mengelakkan lagi terus memalukan parti itu. Sukri juga pesuruhjaya PAS Perlis dan pengurusi PN Negeri. Dan Mazlan Ali dari Universiti Teknologi juga berkata, turut senada dengan perkembangan itu mungkin memberi kesan negatif kepada parti PAS memenangkan kes rasuah dalam PN sebelum ini sering dikaitkan dengan Parti Bersatu. Dan beberapa pemimpin Bersatu terbabit kes rasuah seperti presidennya sendiri, Muhyiddin Yassin, ahli majlis pimpinan tertingginya Wan Saiful, Wan Jan. Tapi Mazlan berkata tidak adil untuk memaksa Sukri melepaskan jawatannya, katanya. Lain cerita jika Menteri Besar itu didakwa, ini anaknya didakwa tidak menjejaskan tugasnya sebagai Menteri Besar. Itu antara kenyataannya daripada dua penganalisis politik ini. Kalau sebelum ini berbagai rasuah mereka anggap sebagai sedekah, jadi memang sangat-sangat mengejutkan sahabat-sahabat semua. Jadi untuk itu kita melihat satu lagi komen daripada penganalisis politik bahawa pengaruh PAS lemah di Sabah
mungkin sukar tarik kerjasama, kata penganalisis. Itu antara kenyataan daripada penganalisis. Kerana apa? Kerana kita akan berkempen, sahabat-sahabat semua. Dengar ini baik-baik kepada walaun-walauntit, lebay-lebay, bersatu PAS gelakan. Kita akan berkempen. Siapapun yang akan bekerja sama, ya, dengar ini ya. Mungkin anda boleh rakam dan kongsikan video ini. Siapapun yang akan dalam PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah, yang akan berlangsung tahun hadapan, siapapun yang mahu bertanding dan mahu bekerja sama dengan parti PAS di Sabah, rakyat Sabah akan tolak. Tidak kiralah parti itu parti kerajaan kah, tidak kiralah parti itu parti Pakatan Harapan kah, tidak kiralah parti itu parti Barisan Nasional kah, ya, Perikatan Nasional kah, sesiapa saja yang bekerja sama dengan PN yang ada PAS, kami rakyat Sabah akan menolak parti itu. Kerana kami tidak mahu parti PAS ini menghancurkan, mengganggu gugat keharmonian yang ada di negeri Sabah, di Sabah ini, Sabah semua. Kita tahu Sabah memiliki bangsa dengan kepelbagaian yang agama dan sebagainya, tapi kita hari ini saling hidup, ya, dengan tolak ansur yang tinggi, hormat menghormati di antara satu sama lain. Beda politik itu politik, agama bangsa itu, ya, kalau di Sabah kita tidak ikut campur, ya. Politik bangsa agama itu dua perkara yang berbeza. Kita tidak mau dirosakkan dengan fahaman, ya, menghasut, menunggang agama seperti itu. Ini suara rakyat Sabah, sahabat-sahabat semua. Jadi, ya, kalau Borneo menolak PAS, pastinya PAS tidak akan mempunyai peluang untuk menjadi kerajaan. Kerana untuk dia menjadi sebuah kerajaan di persekutuan, dia perlukan kerusi yang ada di Borneo, khususnya Sabah dan Sarawak. Kalau Sabah dan Sarawak menolak, pastinya peluang untuk mereka menjadi kerajaan itu tidak ada lagi, sahabat-sahabat semua. Oh, panjang lebar pula. Jadi mari kita lihat. Ya, penganalisis politik ini berkata, iaitu Lau Ziwei berkata, JRS tidak mungkin meninggalkan kerjasama di peringkat persekutuan untuk bekerjasama dengan PAS di Sabah. Kalau ia pun dia bekerjasama dengan PAS, dia akan ditolak oleh rakyat Sabah. Jadi penganalisis politik berpendapat pengaruh PAS di Sabah tidak sehebat di Semenanjung. Mungkin kurang menarik perhatian mana-mana parti untuk bekerjasama, termasuklah gabungan rakyat Sabah pada PRN yang dijangka tahun depan. Jadi mereka turut berpendapat situasi politik di peringkat persekutuan yang menyaksikan kedua-duanya berada di kamp berbeza juga menyebabkan kerjasama JRS PAS dizahirkan Pesuruh PAS Sabah Alia Kabar Gulasam semalam mungkin tidak menjadi realiti. Menurut Lau Siwei dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mengikut rekod PAS tidak pernah menang pilihan raya di negeri itu dan hanya mempunyai wakil rakyat pertamanya menerusi adu lantikan, iaitu Ali Akbar selepas PRN Sabah 4 tahun lalu. Mereka tiada kedudukan berpengaruh dan lemah di Sabah. Jadi saya berpandangan JRS tidak akan bekerja sama dengan PAS dan meninggalkan kerajaan sedia ada dengan menjadi sebagian anggota parti kerajaan perpaduan yang diketuai oleh Anwar Ibrahim, katanya kepada FMT. Lau juga berkata perbezaan politik di pusat juga dilihat menjadi penghalang utama kerjasama di mana PAS sebagian anggota Perikatan Nasional yang menjadi pembangkang di Dewan Rakyat. Selain JRS, Kerajaan Perpaduan turut dianggotai Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Warisan, Parti Kesejahteraan Demokratik, KDM dan juga Parti Bangsa Malaysia, PBM. Namun, pentadbiran Kerajaan Sabah membabitkan JRS, PAS dan sebilangan kecil wakil rakyat BN. Semalam, Ali Akbar dilaporkan berkata, PAS mengakui setakat ini selesa bekerjasama dengan JRS yang terjalin sejak 4 tahun lalu dan sambil menyatakan sedia meneruskan pada PRN namun bergantung kepada keputusan pimpinan Perikatan Nasional. Beliau berkata itu disebabkan beberapa pendekatan dasar Ketua Menteri Hajiji seperti inisiatif Rumah Mesra Sabah Maju Jaya dan skim pendidikan yang dilihat memenuhi cita rasa rakyat. Pendapatlah bahawa penentu kerjasama JRS PAS pada PRN bergantung pada situasi politik di peringkat nasional turut disokong oleh Lee Kuak Tiung dari Universiti Malaysia Sabah. Lee berkata walaupun PAS Sabah selesa dengan kepimpinan Hajiji dan bersedia meneruskan, namun keputusan akhir terletak pada pimpinan pusat, PN dan serta PAS. Semua sedia maklum PAS dan PN menjadi pembangkang di peringkat persekutuan, jadi kerjasama itu pastinya sukar, katanya. DUN Sabah akan terbubar secara otomatik pada Oktober tahun depan. Jadi diikuti PRN yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Jadi maksudnya Oktober, November, Desember, sekitar itulah Desember ya.
akan ada pilihan raya itu akan dilaksanakan. Jadi sahabat semua, ini antara dua analisis ya yang terkait dengan parti PAS ini, dan saya percaya seperti mana kenyataan daripada penganalisis ini. Pertama, skandal rasuah, salah guna kuasa melibatkan anak Menteri Besar Polis dan juga menantu kepada Presiden PAS ini ya, membawa malapetaka besar buat PAS. Mungkin tidak mungkin kecil lah sebenarnya kalau di negeri-negeri di bawah pimpinan mereka seperti Kelantan, Terengganu, Kedah ya, tetapi untuk negeri lain pastinya PAS ini akan ditolak. Dan Borneo, rakyat Borneo, sekali lagi saya nyatakan tidak akan tidak mahu parti PAS ini. Kalau mereka bertanding pun biarkan mereka bertanding, tapi rakyat Borneo, Sabah tidak akan sesekali untuk memberikan peluang kepada mereka untuk sekali lagi berada di dalam kerajaan. Kita tidak mau dihancurkan, kita tidak mau keharmonian diganggu gugat, sahabat semua. Itu pandangan kita, pandangan saya juga sebagai rakyat Sabah. Jadi terima kasih sahabat semua, terima kasih. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tepapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.